Buletin Didik 26 Jun bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan salam sejahtera. Keputusan Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM bakal diumumkan pada Khamis ini. Majlis Peperiksaan Malaysia MPM dalam satu kenyataan memaklumkan calon boleh mengakses keputusan masing-masing mulai jam 12 tengah hari. Bagi calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan, swasta dan persendirian individu, mereka boleh mendapatkan keputusan secara dalam talian melalui laman web MPM atau menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS mulai jam 11 pagi Khamis sehingga jam 12 tengah hari 11 Julai ini. Keputusan itu akan dihantar ke alamat email masing-masing bagi calon yang memberikan alamat berkenaan ke MPM. Manakala bagi mereka yang tidak mempunyai capaian internet, pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah serta sekolah akan mengenal pasti calon tersebut dan akan memaklumkan kaedah yang sesuai untuk calon mendapatkan keputusan. Peranan ibu bapa sangat penting dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, ibu bapa harus lebih terbuka dan digalakkan memberi ruang serta peluang kepada anak-anak ketika PDPR berlangsung agar potensi pembelajaran anak dapat berkembang secara optimum. Pakar Psikologi Kanak-Kanak Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Profesor Datin Dr. Mariani Mat Nur berpendapat peranan ibu bapa dalam PDPR amat penting bagi penyediaan pembelajaran anak-anak. Namun, sekiranya ibu bapa melibatkan diri secara berlebihan, ia akan menyebabkan privasi anak-anak dan proses PDPR terganggu. Sebaiknya ibu bapa harus meletakkan kepercayaan itu kepada anak-anak dan guru agar kelas PDPR dapat berjalan lancar. Bila proses PDPR itu terganggu, proses pemahaman, proses bagaimana anak-anak itu mahu memahaminya akan terbantut. Sebab itu kadang-kadang kalau di rumah, kadang-kadang ibu atau ayah tidak boleh mengajar anak kerana kita kenal anak kita. Tetapi saya rasa guru lebih memahami bagaimana untuk mengajar. Jadi sebaik mungkinnya biarlah anak itu pandai buat keputusan sendiri, pandai nak memahami apa yang sepatutnya difaham tentang subjek-subjek yang telah ataupun sedang diajar oleh guru-guru di sebelah sana. Tambah Profesor Datin Dr. Mariani, ibu bapa perlu membina keyakinan dan memberi motivasi kepada anak-anak supaya mereka dapat menghadapi PDPR dengan rasa tanggungjawab dan berdikari. Ia penting dalam membentuk sifat jujur dan amanah serta lebih matang dalam kehidupan seharian. Menyokong pandangan itu, Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Madya Dr. Abdul Halim Masnan, berkongsi bantuan yang diberikan oleh ibu bapa seperti memberi jawapan dan menyiapkan tugasan anak-anak ketika PDPR akan menyebabkan anak-anak hilang keyakinan diri sendiri dan sentiasa mengharapkan pertolongan orang lain. Kawalan ibu bapa atau parent control juga mengehadkan dan membantutkan potensi pembelajaran anak-anak. Anak-anak akan merasa kurang yakin ketika menghadapi pembelajaran sebab selama ini mungkin mendapat bimbingan daripada ibu bapa, tapi bila menguruskan secara sendirian mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini akan melahirkan perasaan malu, perasaan tidak bersedia, perasaan takut, perasaan cemas dan tidak boleh fokus kerana mereka gusar ataupun takut apa yang dibuat tidak menjadi, apa yang diusulkan tidak memberikan suatu jawapan yang positif ataupun kemungkinan jawapannya tidak betul. Okey, jadi ini telah memberi masalah kepada anak-anak yang selama ini mendapat bantuan ibu bapa tetapi tidak pada kali ini. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang boleh memberi kesan berpanjangan dalam proses PDPR itu. Tidak salah untuk ibu bapa memantau secara berkala untuk mengambil tahu keperluan dan mengawal tingkah laku anak-anak. Malah peranan ibu bapa juga sangat penting kerana pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak yang terlibat. Bagi meningkatkan keyakinan pelajar ketika dalam pelaksanaan PDPR, Cikgu Muhammad Nur Arif Awang, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Kebangsaan Felda Semencu, Kota 3 Johor, mengambil inisiatif melaksanakan program Bual Bicara Pemimpin atau Leaders Talk. Program itu diadakan bertujuan berkongsi pandangan dan info menarik pendidikan ketika dalam norma baharu ini.
Okey, apa dia topik Menurut yang kamu Muhammad minat Nur nak Arif, kongsikan? idea ini tercetus menerusi program Badan Kepimpinan Murid SLB yang ditubuhkan di negeri Johor tahun ini. Okey, saya mengambil inisiatif untuk membimbing SLB melalui program Leaders Talk. Mereka akan diberi peluang untuk membuat perkongsian tentang info-info menarik pendidikan sepanjang PDPR melalui platform video sama ada YouTube atau TikTok. Antara topik yang dipilih adalah cara belajar di rumah dan persediaan PDPR. Matlamat kaedah ini dilaksanakan supaya informasi pendidikan yang disampaikan akan berasa dekat dengan murid kerana murid sendiri yang menyampaikannya. Ada juga murid yang menjadikan platform ini untuk meningkatkan keyakinan diri mereka bahawa mereka boleh melakukannya dan tidak perlu untuk takut-takut. Tambahnya, program secara dalam talian ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelajar. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga turut memberi respon yang positif dengan pelibatan anak-anak mereka. Bagi murid tahun 4, Ain Nur Iman Muhammad Nur Azmi, penyertaannya dalam program Leaders Talk sedikit sebanyak membantu meningkatkan sifat berani dalam dirinya. Program seperti ini dapat menjadikan murid lebih berdisiplin dan akhlak mulia serta menjadi lebih bertanggungjawab dalam semua perkara. Bagi contoh, saya kini lebih yakin untuk bercakap di hadapan lensa berbanding sebelum ini. Selain itu, saya akan memastikan setiap tugas PDPR dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan dan berkualiti. Perkongsian sebegini dapat mendidik murid-murid supaya belajar dengan bersungguh, tidak putus asa serta bijak menguruskan masa walaupun dalam situasi pandemik ini. Melalui platform ini, saya dapat meningkatkan keyakinan diri dalam pengucapan awam. Pengalaman ini amatlah bernilai pada saya untuk tampil yakin di skrin layar, membuat perkongsian atas bimbingan cikgu dan sokongan keluarga. Cikgu-cikgu di sekolah saya sentiasa mencari cara ataupun peluang yang terbaik untuk pelajar mereka. So, sebagai seorang pelajar, saya contohnya, sentiasa akan rebut peluang itu. Program Leaders Talk ini merupakan antara usaha ke arah kesiapsiagaan para pelajar, terutama bagi murid sekolah rendah tentang kemahiran pembelajaran kendiri. Pelbagai inisiatif dilakukan guru bagi memastikan para pelajar mengikuti sesi PDPR. Cikgu Nirmala Devi Kadasami, guru subjek Bahasa Inggeris tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan St. Patrick, Tawau, Sabah, mengambil pendekatan unik pengajaran norma baharu itu. Cikgu Nirmala Devi yang merupakan guru cemerlang Bahasa Inggeris sekolah rendah mengakui sistem PDPR menuntut dirinya untuk menambah pengetahuan dalam bidang teknologi. Namun ia tidak sedikit pun mematahkan semangatnya, malah guru Nirmala Devi mempelbagaikan kreativiti dalam penyampaian ketika sesi PDPR mengikut topik yang diajar. Dia juga memiliki pengiktirafan Microsoft Innovative Educator Expert and Master Trainer sekaligus dapat memanfaatkan sepenuhnya kepakaran teknologi yang dimiliki. Aplikasi Microsoft Tools ni, apa yang saya buat adalah saya memperkenalkan satu demi satu tools kepada pelajar-pelajar saya seperti Wakelet, Microsoft PowerPoint, Flipgrid, Bansi, Kahoot, Microsoft Forms, Minecraft. Dan ada lagi banyak aplikasi yang saya gunakan, tetapi ini antara aplikasi yang biasa saya guna yang membolehkan pelajar memang berminat untuk mengikuti PDPR. Menurut Nirmala Devi, ada kalanya dia turut menjemput tenaga pengajar dan pelajar dari luar negara di dalam kelas PDPR. Inisiatif itu terbukti menarik minat murid-murid selain dapat melatih mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Murid-murid perlu melibatkan diri di luar daripada kelas mereka. Maksudnya saya membawa mereka ni ke luar negara seperti negara India, negara Rusia, Belarus, USA, bermain VR, AR. Lepas tu mereka setiap minggu mereka ada collaborate dengan student dari Jepun, student dari US, student dari pelbagai negara. Setiap minggu hari Jumaat dan Khamis, Jumaat, Sabtu saya membawa pelajar-pelajar saya selama 1,5 jam untuk berinteraksi dengan murid-murid lain. Dan pada masa yang sama mereka belajar untuk berinteraksi dalam bahasa Inggeris, memahami adat tradisi orang lain.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kekal mencatat kemajuan memberangsangkan apabila lebih 7 juta dos vaksin sudah diagihkan setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sejumlah 215,968 dos diberikan di semua pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara semalam, menjadikan keseluruhan 7,039,072 dos sudah diagihkan. Menerusi perkongsian di Twitter, katanya daripada jumlah itu, 5,072,714 menerima dos pertama, iaitu meningkat 15.5%, manakala 1,966,358 individu lengkap dos 2. Kapasiti harian pemberian vaksin di seluruh negara kekal lebih 200,000 untuk 5 hari berturut-turut, sekaligus membantu mempercepatkan peralihan fasa dalam pelan pemulihan negara. Kadar pemberian vaksin harian tertinggi dicatatkan semalam dengan 268,604 dos selepas pertama kali Malaysia melepasi agihan 250,000 dos pada Selasa lalu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang menyasarkan penduduk zon kepulauan sekitar Sandakan Sabah mula dilaksanakan hari ini. Inisiatif vaksinasi itu membabitkan 6,000 penerima vaksin dari 25 kampung dalam zon kepulauan Sandakan. Program pemberian vaksin berkenaan bermula hari ini di Kampung Tanjung Aru sehingga esok membabitkan 430 penerima vaksin. Perjalanan dari pulau ini ke Bandar Sandakan dengan menggunakan bot mengambil masa kira-kira 20 minit. Majoriti penduduk pulau terdiri daripada golongan nelayan. PPV beroperasi secara berpusat di kampung yang mempunyai kemudahan klinik desa yang dikendalikan Jabatan Kesihatan Sandakan. Bertemu kembali. Melahirkan atlet negara yang seimbang sukan dan akademik menjadi sebahagian daripada hasrat Kementerian Pendidikan KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Justru penubuhan sekolah sukan dan laluan khas ke universiti tempatan untuk atlet negeri dan kebangsaan membuktikan betapa penting pendidikan seseorang atlet bagi menjamin masa depan. Pelbagai universiti di Malaysia menawarkan laluan khas bagi atlet negara termasuk lepasan sekolah, antaranya Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza Terengganu. Uniza yang terletak di Terengganu menawarkan pelbagai kursus pengajian di peringkat asasi, diploma, ijazah, sarjana dan kedoktoran. Mempunyai 3 kampus utama, universiti ini menawarkan kemudahan lazim khusus untuk para pelajarnya. Sesuai dengan hasratnya membantu melahirkan lebih ramai atlet yang berpendidikan tinggi, Uniza mempelawat atlet negara lepasan SPM 2020 untuk menyambung pelajaran di sini. Dengan syarat minimal sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik serta sekurang-kurangnya mewakili negeri ke kejohanan kebangsaan dan aktif dalam tempoh 2 tahun. Kita tidak terikat untuk kita masuk ataupun join program yang berkaitan dengan sukan. Mungkin kita minat lain. Kita minat ni untuk menjadi seorang lawyer mungkin. Kita nak menjadi peguam. Jadi kita, tak semestinya kita orang sukan kena belajar sukan. Bukan begitu. Jadi kita boleh meneruskan pengajian kita di Fakulti Undang-Undang. Begitu. Kemudahan yang disediakan di Pusat Sukan Uniza juga lengkap untuk para atlet menjalani latihan intensif. Sejak 2013, pelbagai pertandingan dan kejohanan peringkat antarabangsa disertai atlet Uniza di bawah kelolaan Pusat Sukan dan Rekreasi bagi mengembangkan potensi mereka. Antaranya kejohanan Universiti ASEAN AUG dan kejohanan Universiti Dunia Universiade. Kita bukan saja excellent dalam acara memanah, tetapi atlet kita dari berbagai-bagai sukan. Taekwondonya, rowing kayaknya, bola sepaknya. Ada atlet kita yang terlibat. Memanahnya, ada atlet kita yang terlibat di peringkat ini dan mereka juga bukan saja terlibat, mereka juga adalah merupakan penyumbang pingat kepada kontijen Malaysia. Sukan kini bukan sekadar aktiviti untuk mengisi masa lapang dan penjagaan kesihatan. Malah ia sudah berkembang menjadi industri yang menyediakan banyak peluang kerjaya buat atlet. Justru penting untuk atlet mempunyai pendidikan tinggi bagi menjamin masa depan selepas bersara dari bidang sukan.
Kebaikan seorang Sami di China yang menyelamatkan lebih 8,000 anjing liar mendapat pujian masyarakat global. Kebanyakan yang diselamatkan mengalami pelbagai jenis kesakitan. Saksikan paparan ini. Menurut Zi Xiang, dia melakukan sedemikian bagi menyelamatkan haiwan terbabit daripada mati. Kesemua anjing liar itu ditempatkan di pelbagai lokasi termasuk kuil dan pusat jagaan haiwan. Antara rawatan yang diberikan termasuk vaksinasi sebelum diserahkan kepada pemilik baharu. Xiang menyifatkan bilangan haiwan liar semakin meningkat sejak 5 tahun kebelakangan ini. Aktiviti murni Xiang itu bermula sejak 1994 apabila secara kebetulan menghantar seekor kucing untuk menerima rawatan selepas dilanggar sebuah kereta. Songket, sejenis kain yang biasanya ditenun dengan mesin tradisional dan mempunyai corak rumit benang emas atau perak. Perkataan songket bermaksud membawa keluar atau menarik benang daripada kain atau menenun menggunakan benang emas dan perak. Dahulunya songket hanya dipakai golongan bangsawan seperti keluarga kerabat diraja dan orang besar negeri. Kehalusan tenunan dan kerumitan motif corak songket ketika itu menggambarkan pangkat dan kedudukan tinggi seseorang pembesar. Penggunaan songket hari ini lebih menyeluruh, tidak terhad kepada kerabat diraja. Cara pemakaiannya juga lebih meluas bersesuaian dengan majlis. Begitu juga corak dan motifnya yang semakin kontemporari sesuai dengan perubahan dan peredaran masa. Sukan. Persatuan Renang Malaysia MS hari ini mengesahkan atlet terjun negara Cheon Jun Hung boleh beraksi pada Sukan Olimpik Tokyo bulan depan. Ia berikutan keputusan U-turn Persatuan Renang Antarabangsa FINA dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC membatalkan keputusan mereka sebelum ini dan kembali menyenaraikan 18 penerjun terbaik dalam acara platform 10 meter wanita. Kabar gembira itu dikongsi kepada pihak media oleh Setiausaha Agung Persatuan Renang Malaysia MS, Mei Chan, menerusi aplikasi WhatsApp. Jelasnya, perkembangan itu diterima menerusi email dari FINA semalam. Dengan tersenarannya Jung Hong dalam kelompok 18 penerjun terbaik untuk beraksi di Tokyo, bermakna dia akan menyertai 4 lagi wakil negara, iaitu Pandalela Rinong 10 meter individu dan 10 meter platform seirama, Nur Dabita Sabri 3 meter papan anjal individu, Wendy Eng Yan Yi 3 meter papan anjal individu dan Leong Moon Yi 10 meter platform seirama. Turut ceria dengan perkembangan positif ini ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American Nine American. MS sebelum ini mengesahkan Jung Ho terlepas peluang untuk beraksi di Sukan Olimpik selepas FINA hanya membenarkan 15 penerjun terbaik berbanding 18 penerjun pada tamasya terdahulu. Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, wakil tunggal negara Johor Darul Takzim JDT menewaskan kelab dari Thailand Ratchaburi FC 1-0. Kemenangan itu membolehkan JDT melonjak ke tangga kedua kumpulan G. Berlangsung di Stadium Raja Manggala, pengendali JDT Benjamin Mora membuat rombakan taktikal kesebelasan utama selepas kekalahan pada aksi pembukaan menentang Nagoya Grampus. Minit ke-29, asalkan JDT menyaksikan pengadil menghadiahkan sepakan penalti selepas Pawi Tantatemi mengasari pemain import dari Brazil, Berson da Silva. Namun sepakan yang diambil Berson berjaya diselamatkan penjaga gol tuan rumah Kampun Patamakuko. Hanya 2 minit selepas babak kedua bermula, JDT berjaya membolosi gawang Ratchaburi FC. Susulan gerakan Arif Aiman yang disempurnakan pemain import dari Argentina, Leandro Sebastian Velasquez, jaring itu sudah memadai buat JDT memastikan 3 mata berharga. JDT akan berdepan kelab Korea Selatan Pohang Steelers pada Isnin depan. Terdahulu dalam satu lagi aksi kumpulan G, Nagoya Grampus berdepan Pohang Steelers. Nagoya di depan pada minit ke-34 hasil rembatan kencang Yoshiro Kakitani dari luar kotak penalti. Selepas rehat penguasaan jelas milik Nagoya, malang buat Pohang apabila Shing Kwang Hoon diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua susulan bola terkena tangan pada minit ke-64.
Sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Nagoya mudah disempurnakan penyerang import Brazil Matias Santos Castro untuk kedudukan 2-0. 8 minit sebelum whistle penamat, Matias meledak lagi. Kali ini menerusi rembakan lerek dari luar kotak penalti untuk kemenangan mutlak Nagoya 3 gol tanpa balas. Berikut kedudukan mata kumpulan G selepas keempat-empat pasukan beraksi 2 kali. Nagoya Grampus merampas kedudukan di tangga teratas, manakala JDT di tangga kedua memangsa pendahulu sebelum ini Pohang Steelers turun ke kedudukan ketiga. Wakil tuan rumah Ratchaburi pula terus buntu mencipta kemenangan. Aksi payung terjun bersama katil mengakhiri Buletin Dedik malam ini. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.